Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi yassir wa la tu'asir fa inna taysir alayka yassir rabbi tamimul khair. Nawaitu ihdika fi hadha masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Khabar tuan-tuan, selamat Hari Raya Aidilfitri Maaf Zahir dan Batin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini dapat kita sama-sama menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah. Kemudian kita masih mengisi masa dan ruang kita untuk duduk di dalam masjid, berzikir, berwirid dan berdoa. Kemudian selepas kita berdoa, Allah Subhanahu Wa Taala kekalkan kita di dalam masjid ini untuk mendengarkan sedikit perkongsian. Moga-moga ianya mendatangkan manfaat buat kita dunia dan akhirat, insya-Allah. InsyaAllah hari ini merupakan tajuk yang ringan. Ringan tak ringan pun, tapi ianya adalah satu perkara yang kita semua pasti akan lalui, di mana Allah bagi tahu dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Mana mati ini dalam kehidupan kita seorang sekali je rasa. Lepas dah mati, maksudnya dah tak ada lagi dah rasa kematian itu. Dekat mahsyar tak ada mati, dekat neraka tak ada mati, dalam syurga pun tak ada mati. Habis Allah hisab, kesemuanya dah ditentukan syurga dan neraka, maka Allah akan panggil makhluk yang bernama kematian ini. Lalu Allah mengarahkan makhluk ini disembelih. Nanti kita semua akan tengok, tuan-tuan, makhluk itu yang bernama kematian disembelih di hadapan keseluruhan penduduk mahsyar. Maka dah tak ada lagi dah kematian. Bila duduk atas muka bumi Allah ini, makanya semua daripada kita pasti akan rasa sakit mati ini. Siapa yang mati ini? Manusia, jin, syaitan, iblis, binatang dan malaikat. Mana-mana yang ada nyawa, maka dia pasti akan merasakan kematian. Akan rasa kematian. Mana dalam makhluk ini hanya dua sahaja, manusia dengan jin. Manusia dengan jin sahaja yang ada pahala dan juga dosa. Kalau iblis, dia dosa keseluruhannya. Dosa keseluruhannya. Binatang pula akan ditukarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi tanah. Apabila duduk di mahsyar, binatang pun akan dibalas, tuan-tuan. Akan dibalas. Nabi bagi tahu bahawa sesungguhnya akan didatangkan dua ekor kambing. Dua ekor kambing, seorang ni bertanduk, seorang ni, seekor ni tak ada tanduk. Atas muka bumi ni, yang masa ada yang ditanduk ni, dia selalu buli yang tak ada tanduk. Maka dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ni kamu pula, kambing ni kamu pula tanduk dia. Habis balas, maka ketika itu ditukarkan menjadi tanah. Jadi tuan-tuan, dekat akhirat nanti kita jangan perasan bahawa sesungguhnya kita hanya berurusan dengan Allah dan juga sesama manusia. Haiwan pun sama. Yang mana kucing selalu kencing dekat rumah kan. Kencing kat rumah, keliling rumah kita letaklah botol warna merah pun. Dah letak botol warna merah pun tak jalan. Kucing tak takut. Kita pibuh racun dekat dalam makanan dia. Hati-hati, tuan-tuan. Pibuh racun kat dia, mati dia, seronoklah kita. Dah tak ada dah. Lepas ni nak kena basuh lantai, nak basuh beranda. Sebab apa? Kucing tu dah mati. Hati-hati, tuan-tuan. Makhluk-makhluk ini semua akan menuntut balasan dia nanti di akhirat nanti. Sebab tu ada seorang perempuan bagi minum pelacur, bagi minum anjing air daripada bekas tapak kasut dia, dari bekas kasut dia.
Sebab daripada tu dia boleh masuk syurga. Ada seorang perempuan ahli ibadah, dia saja ambil kucing, diletakkan dalam sangkar, tak bagi makan, tak bagi minum, mati kucing tersebut. Dia ahli ibadah, tuan-tuan, dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua yang bernyawa pasti akan merasakan sakit kematian. Sakit kematian maksudnya apa, tuan-tuan? Mati ini adalah sakit. Saya bekerja di hospital bekerja di hospital Institut Kanser Negara, di mana orang kata sakit kanser ini adalah sakit yang paling kuat selepas daripada sakit orang melahirkan anak. Saya tak pernah rasa lah sakit melahirkan anak ni. Ibu-ibu mungkin pernah rasa, dan orang pun pernah buat kajian mana-mana suami diletakkanlah pelekat dekat perut semua, kemudian dikarenakan nak bagi rasa sakit melahirkan anak tu. Lelaki pun tak sanggup nak rasa sakit melahirkan anak ini. Dan kalau untuk dekat IKN tu, Institut Kanser Negara, orang yang sakit kanser ni selalunya ubatnya adalah morfin, ubat tahan sakit yang paling tinggi sekali. Jadi bila dengar nama morfin tu, kadang-kadang ada ahli keluarga tak nak bagi kepada ibu dan ayah dia atau waris keluarga dia yang sakit tu. Sebab apa? Morfin, bunyi dia pun dah berbahaya, nanti takut ketagih dan sebagainya. Tapi ketahuilah bahawa ubat itu sahaja yang boleh menurunkan kesakitan kanser. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sakit kematian ini adalah salah satu sakit yang tak pernah dirasai orang di atas muka bumi Allah ini. Sebab tu ayat Al-Quran bagi tahu, kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raq wa zanna annahu al-firaq. Wa zanni maksudnya dia betul-betul sangka, dia betul-betul yakin bila kali pertama ruh dia ditarik oleh malaikat maut, dia zon dekat situ, dia kata mati aku kali ni. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab sakit mati ini sakit yang tak pernah dirasai. Bila dia rasa tu, mati aku kali ni. Orang yang sakit itu, yang merasa ditarik nyawa dia tu, dia kata mati aku kali ni. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kita satu doa. Saya pasti semua orang kat sini hafal doa ini. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ya Tuhanku, ringan tak boleh minta hilang, tuan-tuan. Sebab sakit mati ni mesti kena rasa. Ringankan sakit sakaratul maut kami ni, ringankan wahai Allah. Hari ni berapa kali kita baca doa tu? Sebab apa? Sebab ni doa biasa kita kata. Padahal inilah doa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa gagal membacakannya setiap hari, pagi dan petang, tuan-tuan. Doa ini untuk apa? Untuk minta kurang sakit daripada kematian tersebut. Sebab apa, tuan-tuan? Nabi pun manusia, kekasih Allah, makhluk terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, pun merasai kesakitan mati ini. Sebab apa? Bila Nabi dalam keadaan nazak, akhir bulan Safar, Nabi dah mula sakit. Kadang Nabi baring, kadang Nabi duduk, kadang Nabi ikat kepala Nabi, panas tubuh badan Nabi, sehingga kan sahabat rasa tubuh Nabi, wah ya Rasulullah, panas. Nabi kata, ya, kami para Nabi dan para Rasul kalau diuji oleh Allah daripada sudut kesakitan, dia merupakan 2 kali sakit. Kita rasa demam, Nabi rasa 2 kali orang demam. Jadi bila Nabi sakit, akhir-akhir riwayat hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut satu perkataan, ala inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya bagi mati itu ada kesakitan. Nah, maksudnya apa, tuan-tuan? Maksudnya Nabi pun rasa sakit. Jadi kita manusia biasa ini, manusia biasa nak kata Nabi pun, Nabi dah tak ada dah. Nak kata wali pun tak wali dah. Jadi kitalah manusia biasa, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak kena baca doa ni, tuan-tuan. Doa ini, inilah ubat tahan sakit kita. Kalau dekat hospital ada morfin, ada paracetamol, ada ubat tramadol untuk mengurangkan sakit, doktor boleh prescribe. Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dah bagi tahu dah bahawa sesungguhnya kesakitan mati ini pun ada ubat dia. Ubat dia doa tu, tuan-tuan. Bila nak kena ambil? Waktu di atas muka bumi Allah ini.
Maksudnya hari-hari kena baca doa ini. Orang yang sudah mati, orang yang sudah mati sejak daripada Nabi Adam diciptakan sampailah ke saat ini, subuh ini, ke mana mereka tuan-tuan? Mereka masih lagi berada di barzah. Mereka masih lagi berada di barzah. Dua negeri sahaja. Dia tak boleh duduk tengah-tengah tuan-tuan. Dia kata boleh tak nak duduk tengah-tengah, tak nak masuk, tak nak duduk dekat lubang neraka, tak nak duduk kat taman syurga. Tak ada pilihan, dua tempat sahaja. Sama ada duduk di dalam lubang neraka, belum neraka lagi, ataupun duduk dekat taman syurga. Dua tempat sahaja. Dua tempat sahaja. Yang pertama, semua orang bernyawa pasti akan merasa kematian. Yang kedua, kematian itu menyakitkan. Menyakitkan. Yang ketiga, tiada siapa pun tahu bila dia mati. Tak ada siapa pun tahu bila dia nak mati, dan cara apa dia mati, dekat mana dia nak mati. Tak ada siapa pun tahu tuan-tuan. Ini adalah salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Cubalah kalau kita tahu, Allah bagi tahu lahirnya kita, Allah akan bagi tahu kamu akan meninggal dunia pada umur 40 tahun. Maka umur kita 35 tahun, kita dah tak rasa dah nak hidup dah. Sebab apa tuan-tuan? Lagi 5 tahun nak meninggal dunia. Maka Allah rahsiakan kematian kita. Sebab tu kita tengok ada orang pergi kenduri kahwin, balik daripada kenduri kahwin, 5 beranak meninggal dunia dalam kereta, aksiden, bertembung dengan lori. Kita tengok juga dalam berita, balik daripada kampung cuti raya, berapa banyaknya orang terhayal tertidur masa memandu, pun berlaga dengan bas, mati keseluruhannya, suami dan isteri. Dalam keadaan ketika itu mereka tengah bergembira, tapi tak ada satu pun tahu alamat bahawa sesungguhnya dia akan mati pada hari itu. Sebab itulah tuan-tuan, setiap hari adalah hari yang terakhir buat kita. Bangun celik mata, hari yang terakhir. Boleh jadi nak pergi masjid, boleh mati. Boleh jadi nak pergi pasar, nak pergi rumah saudara, pagi ni ada open house, boleh jadi dalam perjalanan itu Allah mematikan kita. Boleh jadi tuan-tuan. Sebab tu orang, kita tengoklah siapa yang tahu bila dia mati. Siapa yang tahu dia mati, antaranya adalah orang yang nak kena hukum gantung. Orang yang nak hukum gantung. Tuan-tuan tengoklah dekat YouTube, macam-macam dokumentari berkaitan dengan hukuman mati. Daripada baratnya, orang putihnya, sampailah penjara putunya, semua diceritakan. Semua diceritakan, insya-Allah boleh menginsafkan kita. Orang yang nak mati ni tuan-tuan, orang yang nak mati ni, bandul akhir ni, dia akan tahu bila dia akan mati, tapi dia tak tahu saat bila Allah nak habiskan nyawa dia. Maksudnya dia tahu hari Jumaat, kalau orang Islam, dia akan digantung lepas subuh Jumaat. Kalau dia orang Islam, lepas subuh Jumaat, habis main subuh, pegawai akan ambil dia, diiringi dengan oleh ustaz, untuk bawa dia ke tali gantung. Tali gantung tuan-tuan. Sebelum mati ni, dia boleh pesan makanan. Pesan makanan yang tak lebih kurang RM20 lebih. Tuan-tuan rasa dia nak request ke tuan-tuan? Bila dia kata kamu akan mati dan kamu boleh request nak makan apa, tuan-tuan rasa dia kata bolehlah lamb chop. Tuan-tuan rasa dia teringin tak nak lamb chop? Tak teringin tuan-tuan. Seminggu sebelum dia nak mati, dia dah tak teringin dah. Badan dah jadi berat, nak buat apa-apa semua dah jadi berat. Malam itu tuan-tuan, esok nak kena gantung, agak dia tidur tuan-tuan. Tak akan tidur. Dia akan solat, mengaji, berzikir, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sudut dunianya, memang kita nampak dia ni banduan, habislah hidup dia, kesianlah dia. Tapi kalau kita tengok daripada sudut pandang yang elok, dia ini beruntung tuan-tuan. Sebab apa? Dia tahu bila dia nak mati. Dia tak akan bazirkan perakhiran hidup dia. Dia tahu dia nak mati seawal hakim jatuhkan hukuman, kamu dijatuhkan gantung sampai mati. Sebab mengidap dadak tu, dia tahu dah dia nak mati. Dia tahu dah dia nak mati, maka dia akan buat persediaan. Gangster macam mana pun dia tuan, nisai melentik macam mana pun, bertatu macam mana pun, tapi bila nak mati, nak kena gantung tuan-tuan, lembik tuan-tuan. Lembik tak larat, lutut longgar semua, kena diangkat, nak bawa ke tali gantung. Kita tak boleh tahu bila kita nak mati dan perakhirannya macam mana. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kita satu doa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah.
wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Doa ni pun tuan-tuan kita dah biasa dengar. Masalahnya kita baca ke tidak doa ini? Doa ini dua doa tuan-tuan. Yang pertama, doa untuk elak daripada Allah ringankan kita daripada sakaratul maut. Dan kedua, doa untuk Allah matikan kita dalam keadaan baik. Kita tak boleh pilih tuan-tuan. Kita tengok dekat YouTube, Facebook, orang mati bagi khutbah dan sebagainya. Bukan dia yang pilih tuan-tuan, Allah yang pilih. Allah yang pilih, Allah yang tentukan. Dia tak boleh nak berlakon. Dia tak boleh nak berlakon. Dia nak mati macam mana. Dia tak boleh beli waktu kematian dia macam mana. Allah yang tentukan. Allah yang tentukan dalam keadaan macam mana dia mati, sesuai dengan cara dia menjalani kehidupan dia. Kalau dia hari-hari main ekor, beli nombor ekor, dia akan mati dengan bagaimana cara dia hidup di atas muka bumi Allah ini. Kita tak boleh beli dengan cara macam mana kita nak mati. Ada orang tak sangka pun yang dia akan mati di atas tangan anak dia. Seorang ibu yang mati dimasukkan ke dalam lubang najis, kemudian disimen. Dia pun tak terfikir tuan-tuan, satu hari nanti anak dia yang akan bunuh dia. Anak dia nak bunuh dia dalam keadaan cara yang sebegitu. Tak ada orang yang terfikir. Mona Fendi, kita tengok kes pembunuhan, mana dia dipotong. Dia potong orang yang mati tu tuan-tuan. Dia pun tak terfikir yang dia akan mati dengan cara macam tu. Dikerat-kerat tubuh badan dia, kemudian ditanam. Orang jumpa dan sebagainya, barulah diuruskan jenazah dia. Tak ada siapa tahu orang bila dia akan mati, dengan cara macam mana dia akan mati. Yang penting apa tuan-tuan? Pengakhiran tu. Kita tak tahu pengakhiran tu bila. Sebab tu kita kena bersedia 24 jam. Kita tak tahu ending dia macam mana. Ada orang dia solat kaki masjid dan sebagainya, puasa sunat dan sebagainya, berjumpa dengan kawan. Berjumpa dengan kawan yang lama tak jumpa. Kawan-kawan zaman nakal dia lah. Kawan-kawan ni ajak, jumlah karaoke dan sebagainya. Dia pun tak apalah, sekali-sekala. Dalam karaoke tu kan ada perempuan dan sebagainya, berkenalan sampai tahap perempuan tu ajak dia untuk melakukan zina. Dan waktu itu dia kata tak apalah, dia kata boleh tampung. Sampai dia boleh fikir macam tu pula tuan-tuan. Dia pergi masjid dan sebagainya, tak apa kot, satu dosa boleh tampung. Boleh tampung dengan ibadah-ibadah aku sebelum ni. Aku orang baik, tak apalah aku buat sekali, nanti kawan aku dah balik, aku dah tak jumpa dah dia. Dia pun buat berzina. Dalam keadaan tengah berzina tu mati tuan-tuan. Mati tuan-tuan. Kemudian ada satu lagi orang yang baik, orang yang jahat. Orang yang jahat, saya nak bagi analogi tuan-tuan. Orang yang jahat, dia ni memang teruk lah. Memang teruk lah. Satu hari dia nak berubah. Dia nak pergi jumpa ustaz, baru daftar kelas mengaji. Sebab apa? Dia alif bata pun tak tahu. Balik daripada kelas mengaji yang pertama, aksiden tuan-tuan. Tuan-tuan lah, agak-agak lah tuan-tuan nak pilih yang mana ahli syurga. Berdasarkan timbangan amalan dia tu kan, kita tahu yang ni orang ni memang baik, dia buat satu dosa saja dan dia mati. Yang seorang ni jahat, kemudian dia buat satu kebaikan saja, kemudian dia mati. Tak pun lah tuan-tuan. Tuan-tuan ni adalah salah seorang bos. Ada satu pekerja tuan-tuan, hari-hari MC, hari-hari EL. Kemudian satu hari dia tolong tuan-tuan, ada orang nak rompak kedai tuan-tuan, syarikat tuan-tuan, dia tolong selamatkan. Dan seorang lagi ni, dia memang baik dan sebagainya, tapi dia ni musuh dalam selimut. Agak-agak tuan-tuan nak bagi pengiktirafan kat mana? Kita akan ambil orang yang ending dia baik. Orang yang ending baik. Begitulah juga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak akan tengok seseorang itu kehidupan dia sepanjang beberapa tahun. Allah nak tengok pengakhiran dia. Allah nak tengok pengakhiran dia. Kalau orang tu tak pandai baca Al-Quran sekalipun, dia berusaha untuk pandai membaca Al-Quran, Allah akan tengok. Allah tak tanya kenapa tak pandai. Allah tanya, kamu usaha tak, pergi tak kelas belajar baca Quran, belajar solat dan sebagainya. Tak kisahlah umur dia berapa. Allah nak tengok kita usaha pada perkara tersebut. Sebab itulah ending ni tuan-tuan penting sekali. Ada satu kisah Rasulullah cerita tentang orang yang bunuh 100 orang. Saya tahu semua orang masjid ni tahu, semuanya kaki kuliah. Dia ni tuan-tuan, dia seorang sahaja yang berlaku perkara tersebut dekat dia. Dia seorang saja. Kita jangan berangan pula nak jadi macam dia ni. Waktu dia mati ni, dalam keadaan dia bunuh 100 orang tuan-tuan. Kita lah tuan-tuan, paling jahat pun orang ni dibunuh sekali je. Ini 100 orang, maksudnya bulan depan dia bunuh, minggu depan dia bunuh, tahun 2 tahun lagi dia bunuh orang. Cukup 100 orang. Bila dah cukup ni tuan-tuan, dia rasa dia nak berubah.
Dia nak berubah, dia tanya dengan orang yang lebih arif, dia kata, kamu nak berubah? Dia kata, orang alim dia bagi tahu, apa penghalang kamu daripada perubahan? Tak ada. Tak ada. Maka kamu boleh berubah, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dengan syarat kamu kena pindah daripada tempat duduk kamu ni. Sebab apa? Kampung kamu ni sakan. Dengan orang tak pergi semayang, Jumaat pun duduk melepak luar, kena pindah. Dia pun ambil keputusan, packing baju dia, pindah. Dalam perjalanan tuan-tuan, mati dia ni. Bila mati dia, malaikat maut ambil nyawa dia. Dua pasukan malaikat datang. Satu malaikat rahmat, kumpulan malaikat rahmat, dan satu lagi kumpulan malaikat azab. Nak diberikan malaikat maut itu, kenapa ada dua kumpulan? Dua kumpulan. Malaikat rahmat dikata, beri kepada aku. Li'annahu ja'atan ibad diqalbihi ilallah. Sesungguhnya hati dia membuak-buak nak berjumpa dengan Allah dan nak berubah. Kata malaikat azab pula, li'annahu lam yasjud ilallahi qad. Bagi kepada kami. Sebab apa? Belum ada satu sujud pun dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beri kepada kami. Maka nak dihabiskan cerita ini tuan-tuan, Allah hantarkan seorang malaikat untuk menyelesaikan keputusan ini, untuk dikira daripada jarak rumah dia, tempat jarak yang dia nak buat baik, dikira lebih satu langkah saja tuan-tuan, lebih satu langkah saja, maka malaikat rahmat inilah yang ambil nyawa dia tuan-tuan. Roh dia ni untuk dibawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pentingnya tuan-tuan, ending. Kita jangan kadang-kadang terlintas dalam hati kita, dia apalah, sekali je. Jangan tuan-tuan, hati-hati. Sekali itulah kadang-kadang yang membawa kepada kebinasaan kita buat selama-lamanya. Bila orang nazak ini tuan-tuan, saya cerita dulu, orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Bila nazak, orang itu sakit, selalunya di atas katil lah. Di atas katil, selalunya bila nazak ini, malaikat ini akan datang kepada dia dan duduk di atas bahagian kepala dia. Kita tak nampak tuan-tuan, tapi ianya berada di situ, cuma alamnya sahaja yang berbeza. Macam kita kata orang majlis ilmu, ratusan malaikat datang bersusun-susun mendoakan kita. Kalau kita nampak tuan-tuan, terkejut kita. Kita tengok, malaikat penuh ni malaikat ni. Sebab kita tak nampak. Cuma kita beriman dengan keberadaan malaikat. Maksudnya rukun iman, kita kena percaya. Percaya dengan keberadaan malaikat. Begitulah juga orang yang nak mati ni tuan-tuan, malaikat akan datang kepada dia bersama dengan kumpulan malaikat yang nak ambil nyawa dia ni. Kalau dia husnul khatimah, dia akan malaikat maut akan datang bersama dengan kumpulan malaikat rahmat, bersusun-susun daripada rumah dia sampailah ke langit tuan-tuan. Sampai ke langit, dan malaikat maut ini dia seorang saja yang berkemahiran. Allah ciptakan dia, tugasan dia adalah untuk ambil nyawa. Belum pernah lah dia sibuk, dia kata, wahai Jibril, kau lah pergi ambil nyawa fulan bin fulan. Belum pernah tuan-tuan. Sebab apa? Kemahiran itu tak ada kepada Jibril, hanya ada kepada malaikat maut saja. Dia sahaja yang berkemahiran tersebut. Maka dialah yang ditugaskan oleh Allah untuk cabut nyawa. Cabut nyawa. Dan malaikat maut ini akan duduk di atas kepala kita. Sebab tu kita tengok orang yang nyawa dia tuan-tuan, nyawa dia nak bila ditarik, dia akan pandang mana tuan? Dia akan pandang atas. Bila Allah memberikan ruh kepada Adam, ruh itu akan datang masuk daripada kepala. Itu nanti kita akan cerita bagaimana peristiwa Allah menciptakan manusia yang pertama. Menarik tuan-tuan untuk kita dengar. Ruh itu akan masuk daripada kepala. Masuk daripada kepala. Tapi bila orang yang nak mati, ruh itu akan ditarik daripada kaki. Daripada kaki, dan dia akan melihat, dia akan ikut, dia akan tengok ruh dia tuan-tuan keluar daripada tubuh badan dia. Beza dia tuan-tuan, orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan rasa sakit. Sakit tetap akan ada. Tak kisahlah wali macam mana pun dia, Rasulullah pun sakit. Cuma tempoh sakitnya tuan-tuan pendek, sekejap. Kata Rasulullah, rohnya itu keluar seperti satu bekas yang berisi dengan air dicurahkan. Laju ke lambat tuan-tuan? Cepat tuan-tuan. Roh itu akan keluar dalam tempoh itu sahaja. Dia akan merasai kesakitan. Sebab apa? Sebab roh orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah, hati dia membuak-buak untuk berjumpa dengan Allah dan Rasulnya. Tuan-tuan pernah tak duduk ke ataupun seorang-seorang ke, tiba-tiba rasa rindulah dengan Allah, macam mana rindu dengan Nabi? Ada tak terlintas seperti itu?
Kalau terlintas tuan-tuan, ucaplah Alhamdulillah. Allah campakkan rasa rindu itu. Ada orang dia tak teringat pun dia nak mati. Ada orang tak teringat pun dia nak mati. Tapi kalau orang yang husnul khatimah, dia akan ingat. Dia rindu. Bila dia menanti-nantikan saat roh dia untuk keluar daripada badan dia. Dia menanti-nantikan saat itu. Bukan dia minta mati, tuan-tuan. Kita jangan minta mati, ya Allah matikan aku, ya Allah mati. Tak boleh. Kita minta Allah matikan kita dalam keadaan baik. Bila roh yang baik ni keluar, dia cepat, tuan-tuan. Dia cepat. Bila roh dia sampai di kerongkongan, kan, sampai di kerongkongan, selalunya ada kadang-kadang tak dengar pun. Kadang-kadang dengar dia berkeruh, tuan-tuan. Dia berkeruh. Dekat situ lah, bila roh dah sampai sini, orang yang mati itu, tuan-tuan, dia akan mula melihat dua alam. Alam pertama yang dia akan lihat adalah wajah malaikat maut. Tuan-tuan tahu, kita benda pertama yang akan kita tengok berpindah alam, kita akan nampak apa, tuan-tuan? Wajah malaikat maut. Wajah malaikat maut ini merupakan satu kegerunan, tuan-tuan. Gerun. Sebab apa? Kita tak tahu wajah malaikat maut itu nak jemput kita dalam keadaan yang macam mana. Kalau kita husnul khatimah, malaikat maut akan senyum dengan kita dan wajahnya dalam keadaan berseri-seri, tuan-tuan. Maka ketika itulah, saat itulah kita tahu bahawa sesungguhnya Alhamdulillah husnul khatimah aku. Dah boleh dah cop dah kat situ husnul khatimah aku. Sebab apa? Malaikat maut yang ambil nyawa kita itu dalam keadaan wajah dia bersinar-sinar dan dia sambut kita dalam keadaan baik, tuan-tuan. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Malaikat ini ketika cabut nyawa orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah, dia akan cabut dengan lembut, tuan-tuan. Dia akan jemput, wahai roh yang baik, keluarlah daripada tubuh ini untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bidul wujud, wajahnya terang benderang malaikat tersebut. Maka kita akan melihat dua alam. Kita akan tengok wajah malaikat maut dan kita akan melihat juga suasana dalam tempat kita mati itulah. Kalau rumah kita akan nampaklah mana anak yang ambil Yasin, yang duduk baca Yasin, mana anak yang sibuk main handphone, mana anak yang duduk dekat luar berborak dengan saudara mara sambil hisap rokok dan sebagainya. Kita akan nampak bagaimana keluarga kita pada saat kematian kita. Lalu, tuan-tuan, malaikat akan memakaikan kita dengan bau wangian syurga dan juga kafan daripada syurga. Kafan daripada syurga yang dibawa daripada syurga diberikan kepada kita. Wangi, tuan-tuan. Wangi. Atas muka bumi Allah ni pun kita boleh bezakan minyak wangi RM10 dengan minyak wangi, saya pernah jumpa satu botol minyak wangi RM1,000 lebih. Punyalah mahal, tuan-tuan. RM1,000 lebih dah boleh buat muka, duit motor dan sebagainya. Punyalah mahal minyak tu. Kata Rasulullah SAW, wangian syurga ini boleh dibawa oleh keseluruhan penduduk-penduduk langit. Apabila dibawa roh dia ini, tuan-tuan, naik ke atas langit, melepasi 7 lapisan langit. Mana-mana yang tak pernah lagi naik kapal terbang, tak apa, tuan-tuan. Nanti kita akan naik langit juga. Kita akan naik langit juga, melepasi 7 lapisan langit. Bila sampai di langit yang pertama, malaikat penjaga langit pertama ini akan tanya, siapa ini? Roh siapa ni? Roh siapa? Roh Fulan bin Fulan. Maka malaikat yang menjaga pintu tu pun akan tengok. Maksudnya apa, tuan-tuan? Maksudnya ada nama yang tak tersenarai. Hati-hati, tuan-tuan. Ada nama yang tak tersenarai. Bila tengok nama tersebut ada Fulan bin Fulan, dia persilakan naik melepasi 7 lapisan langit. Sampailah langit yang ke-7. Ketika itulah, tuan-tuan, kita akan mendengar Allah Subhanahu wa taala memuji kita. Tuhan yang selama ini kita sembah, yang kita tak nampak, yang kita yakin selama 50 tahun, 60 tahun kita beribadah kepada Tuhan itu, Tuhan itulah yang akan memuji kita, tuan-tuan. Bayangkan, Tuhan kita memuji kita, aku redha dengan hamba aku ini, dia adalah hamba yang soleh. Letak buku amalan dia di satu tempat, iaitu di Illiyin. Allah arahkan. Bayangkan, tuan-tuan, kita dipuji. Kita dipuji oleh bos pun kita dah suka, oleh ibu bapa pun kita dah suka. Allah pemilik alam ini puji kita, tuan-tuan. Alhamdulillah, ahli syurga. Sebab apa? Sebab kita dengar di Illiyin. Letak buku amalan hamba aku ini di satu tempat Illiyin. Bila dia akan dibuka nanti di mahsyar nanti, tuan-tuan, buku itu akan dibentangkan.
dibentangkan. Kemudian apa yang berlaku apabila roh kita tu nak dibawa, tuan-tuan, malaikat ni, malaikat rahmat pujuk kita. Sebab apa? Kita baru keluar dengan terpinga-pinga, dengan sakitnya mati lagi, dengan ni apa benda nak berlaku ni malaikat apa? Banyak pula malaikat ini. Malaikat ini, rahmat ini pujuk kita. Tatanazzalu alaihil malaika. Malaikat ini datang kepada kita, cakap apa? Ala takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Kamu ini orang baik. Kamu ni orang baik. Kejap lagi apa yang nak berlaku ni, nak berlaku perjalanan ni, semua benda baik-baik. Kamu rehat saja. Kamu rehat saja, ikut je tentatif program ni. Malaikat tu kata, ikut saja tentatif program ini, jangan sedih, jangan risau. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami akan uruskan urusan kamu, ahli keluarga kamu, dunia dan akhirat. Bayangkan tuan-tuan, lega kita. Kita lah kalau pergi satu tempat nak buat umrah pertama kali, macam-macam kita fikir nak duduk dekat mana ni kan, sesat dekat mana. Tapi kalau ada mutawif tua guide personal dengan kita, lega tak tuan-tuan? Lega. Sebab apa? Semua diuruskan. Tuan nak pergi mana? Nak pergi ni, jom. Dia bawa kita tuan-tuan, lega. Begitulah juga malaikat bawa kita sampai ke langit, lalu Allah arahkan, kembalikan dia ke tanah. Dari tanah dia diciptakan, daripada tanah juga dia akan dikembalikan, dan daripada tanah juga dia akan dibangkitkan nanti. Allah kata begitu. Kemudian roh ini tuan-tuan kembali semula ke atas muka bumi Allah untuk dikembalikan semula. Dekat dunia apa yang berlaku tuan-tuan? Dekat dunia macam biasalah, pakcik datang, saudara mara datang, kejap lagi tu saudara yang daripada jauh datang, dah ke bumi ke belum petang, sempat lagi ni. Kemudian jenazah kita dimandikan, kalau lepas dimandi dikafankan, dibawa ke masjid tuan-tuan. Dibawa, bila sebut masjid ni tuan-tuan, siapa-siapa yang jarang pergi masjid ataupun tak pernah pergi masjid, ketahuilah bahawa sesungguhnya waktu dia mati nanti, dia akan diheret. Saya guna istilah heret. Dia akan diheret oleh orang untuk datang masjid tuan-tuan. Masa tu dia bukan duduk belakang imam, dia duduk depan imam. Punyalah dahsyat, pertama kali dia pergi masjid, duduk depan imam. Sebab apa? Dia akan disolatkan. Lepas tu apa yang berlaku tuan-tuan? Allah Subhanahu Wa Taala akan kembalikan nyawa dia ke dalam tubuh badan dia. Bila dia dimasukkan di dalam kubur, dikambus, sekira-kira seekor kambing itu disembelih, dilapah, dibahagikan daging dia. Ketika itulah roh dikembalikan kepada dia, dan perkara pertama yang dia akan dengar adalah bunyi derapan tapak kaki yang terakhir meninggalkan perkuburan dia tuan-tuan. Seram tak tuan-tuan? Seram. Allah datangkan rasa gerun kepada kita. Kita dalam keadaan gelap, kita dengar orang pergi meninggal kita, tapak kaki orang. Takut tuan-tuan, ni apa yang nak berlaku kejap lagi ni. Dan ketika itulah roh ini dikembalikan kepada dia, dan ketika itulah dia akan didatangi oleh amalan dia. Kalau orang husnul khatimah, amalan baik dia akan temankan dia. Dia akan tanya, siapa kamu ni? Akulah amalan baik kamu. Akan sama-sama menemani kamu di dalam kubur ini. Sebab apa tuan-tuan? Kejap lagi ada malaikat nak datang. Malaikat ni tuan-tuan, Munkar dan Nakir. Dia ini husnul khatimah ke, suul khatimah ke, dia datang memang garang. Dia datang memang kerja dia ni, kalau salah jawab memang aku akan ketuk dia habis-habisan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aswad dan azraqan. Dia ni tubuhnya gelap, mata dia berwarna biru. Iza takallama, bila keduanya bercakap, yakhruju min afwahihim nar. Bila dia bercakap akan keluar api daripada mulut dia. Takut tuan-tuan kita nak berdepan dengan malaikat ini. Siapa yang kuatkan kita? Allah Subhanahu Wa Taala. Di tangan dia ada mitraqul hadid, penukul besi, dan kalau diletakkan di atas gunung maka berkecailah gunung tersebut. Itu gunung tuan-tuan. Kalau letakkan kita, habis tak nampak apa. Apa yang berlaku? Kita akan didudukkan. Kalau kita korek tuan-tuan tak nampak lah. Sebab alam je dimensi yang berbeza. Kita akan didudukkan. Kemudian malaikat ni akan tanya soalan. Hari ni semua orang dah tahu dah soalan tu. Tapi tuan-tuan, siapa yang boleh jawab soalan ini? Amalan kita. Sehebat mana amalan kita, sebanyak mana amalan kita, itulah penentu untuk nak dapat jawab soalan ini tuan-tuan. Soalan ni semua mudah-mudah. Hari ini orang darjah 1 pun, budak-budak pun boleh jawab soalan ini. Siapa Tuhan kamu? Allah.
Siapa lelaki ini yang diutuskan kepada kamu? Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa agama kamu? Budak darjah 2-3 tahun pun, 4 tahun 5 tahun pun boleh jawab, agama kami Islam. Dengan apa kamu percaya dengan kesemua ini? Kitab apa? Al-Quran. Maka ketika itu tuan-tuan, barulah kita diselamatkan. Ada satu hadis, iaitu hadis Hasan. Level dia adalah Hasan, di mana siapa-siapa yang mengamalkan surah Al-Mulk. Biasalah tuan-tuan, Ramadan dulu dia puasa 25 hari je. Habis 25, baki lagi 5 hari tu dia tak puasa. Nanti kan bulan depan kan dia qada. Kemudian kadang-kadang sembahyang Zuhur, Maghrib, Subuh tak sembahyang. Sebab apa? Susah. Biasalah tuan-tuan, orang dia iman dia naik dan turun. Tapi dia ni tiap-tiap malam lepas imam, dia memang istiqomah baca surah Al-Mulk tiap-tiap malam. Baru-baru masjid pula ramai tak buat bacaan surah Al-Mulk. Dia pun ikut baca. Dia tak berhenti amalkan Al-Mulk sampai dia terhafal surah Al-Mulk. Dalam keadaan dia dalam masa sama pun dia bermaksiat kepada Allah. Dan ketika itu tuan-tuan, bila ditanya soalan tuan-tuan, dia jawab apa? Siapa Tuhan kamu? Dia jawab macam hari ni lah tuan-tuan. Kita tanya anak kita kan, dah silai baju dah? Itu adalah merupakan perkataan apabila orang-orang di dalam barzah tak dapat jawab tuan-tuan. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata dia akan macam hari ni, la adri, aku tak tahu. Dan bila itulah malaikat ni nak pukul dia tuan-tuan, surah Al-Mulk ini datang. Hadis ini taraf di Hasan. Surah Al-Mulk datang menjaga dia tuan-tuan, jangan pukul dia ni. Sebab apa? Di atas muka bumi Allah, dia mengamalkan aku. Malaikat ni nak pukul dia, kepala, kiri, kanan, belakang, sampailah akhirnya malaikat ini meninggalkan fulan dan fulan tersebut. Barulah Al-Mulk ini selesai tanggungjawab dia tuan-tuan. Begitulah kehidupan tuan-tuan. Apabila dia ini husnul khatimah, dia akan dibawa ke mana? Dia akan dibawa ke taman-taman syurga. Di sana tuan-tuan jangan bayang duduk dalam kotak kemudian tunggu sampai Allah datangkan kiamat. Bukan. Dia adalah kehidupan. Di kehidupan, kata Rasulullah SAW, dia akan berjumpa dengan orang-orang yang mati husnul khatimah. Dan orang-orang yang mati sebelum itu akan bertanyakan perihal kehidupan di atas muka bumi ini. Kalau dia itu adalah orang sedayan, dia akan tanya, pengurusi masjid dah meninggal belum? Contoh dia akan tanya hal-hal dunia. Kalau dia adalah ahli keluarga, dia akan tanya. Dia tanya dengan anak dia, apa ni, adik bongsu dah kahwin dah, dan ayah pun dah dapat cucu dah. Contoh tuan-tuan, memang akan berlaku. Sehinggalah orang-orang alim yang berada di alam barzah ini, dia akan kata apa? Biarkan dia, tinggalkan dia, sesungguhnya dia penat, sakit, mati dia pun tadi masih ada lagi. Biarkan dia berehat dahulu tuan-tuan. Itu adalah serba sedikit berkaitan dengan orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua tuan-tuan, yang terakhir, orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ini tuan-tuan merupakan mimpi ngeri. Atas muka bumi ini kita akan cakap mimpi ngeri lah. Tapi bila kita mati, ianya adalah kenyataan. Bila roh dia dikeluar tuan-tuan, susah tuan-tuan. Sebab apa? Sebab roh ini tak nak tinggalkan batang tubuh itu. Dia akan berpaut, dia akan berkecamuk di dalam tubuh itu tuan-tuan, berlari-lari. Sebab apa? Sebab tak nak balik tuan-tuan. Tak nak balik. Malaikat ini rentap dia tuan-tuan, sambil yadribuna wujuhahum. Malaikat keluarkan dia, pukul muka dia tuan-tuan. Muka dia adalah sudul wujuh, hitam. Malaikat maut ini berwajah hitam dan mengerikan bersama dengan kumpulan malaikat azab. Keluar dia tuan-tuan, dan mula dah hina buat selama-lamanya tuan-tuan. Dipukul wajah dia, dipakaikan kain kafan dan juga bau busuk daripada neraka. Sehingga kan penduduk langit tanya, ni bau apa ni? Busuk sangat ni, bau siapa? Bau fulan bin fulan. Naik sama macam perjalanan orang yang husnul khatimah. Bezanya bila dia di langit yang pertama nak dibawa masuk, malaikat yang menjaga pintu tersebut kata nama ni tak ada dalam senarai. Tuan-tuan, dah mula hina tuan-tuan. Dah mula hina. Saat dia keluar daripada tubuh tadi, dia dah mula takut, dia dah mula risau, dia dah mula sakit. Selama-lamanya tuan-tuan, sampai bila? Sampailah Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dia. Kalau dia masih lagi Islam, berbaki iman dia di dalam hati dia, walaupun sebiji zarah. Apa yang berlaku?
dia juga akan mendengar yang bahawa Allah akan katakan kepada dia, sesungguhnya dia ini adalah hamba aku yang zalim. Hamba aku yang zalim meletak buku amalan dia di sijil, lemparkan. Ya Allah, Allah guna perkataan lempar, tuan-tuan. Lempar. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang sebut kepada orang yang mati keadaan su'ul khatimah, lempar dan humban dia semula ke atas muka bumi. Dilemparkan, tuan-tuan, dengan laju masuk ke dalam tubuh dia, tuan-tuan. Pada ketika itulah dia akan ditemani dengan amalan buruk dia yang sangat busuk dan sangat hodoh bersama dengan dia. Dan ketika itulah bila malaikat ini tanya soalan kepada dia, dia tak akan dapat jawab, tuan-tuan. Dia tak akan dapat jawab. Dia akan la azri, aku tak tahu. Lalu malaikat ini pukul dia, tuan-tuan, siksa dia, tuan-tuan, sampailah satu keadaan diheret. Di mana? Di lubang-lubang neraka. Lubang-lubang neraka, tuan-tuan. Dia mati tak, tuan-tuan? Dia tak mati, dia akan sakit. Kata Rasulullah SAW, aku pernah melihat siksaan orang ini dalam kubur. Dua siksaan yang saya akan ceritakan. Yang pertama, Rasulullah SAW melihat di mana seseorang itu dibaringkan, kemudian diambil batu, dihampas kepada mukanya. Kemudian orang yang hampas tu ambil batu yang lain, dalam keadaan mukanya bercantum balik elok, diambil dan dihampaskan. Rasulullah tanya kepada para malaikat, ni apa benda yang dibuat atas muka bumi Allah ni? Malaikat kata, tak apa Muhammad, kita jalan dulu. Jalan, kemudian jumpa satu tempat di mana melihat seseorang yang memegang pisau diletakkan di pipi dia, mulut dia ditoreh sampai belakang, sampai ke leher. Kemudian ditoreh pula sebelah, dalam keadaan yang sebelah ni nak bercantum. Dia ulang-ulang, tuan-tuan, perbuatan tu diulang-ulang. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullama nanijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Tiap-tiap kali tulang dia hancur, badan dia hancur, lebur dan semuanya, Allah kembalikan. Dah tak mati dah, tuan-tuan. Allah kembalikan. Kita kalau mati selesai, tapi tak mati, Allah kembalikan semula elok balik. Kemudian diazab lagi, diazab. Apa yang berlaku, ditoreh kiri dan kanan. Rasulullah tanya, apa yang berlaku kepada ni? Apa yang dia buat ni? Kemudian jalan ya Rasulullah, jumpa salah satu tempat di mana satu tempat tu ada api dan ada curung asap di atasnya, melambung-lambung lelaki dan perempuan dalam keadaan telanjang. Nabi tanya, apa yang berlaku ni? Apa yang berlaku daripada tadi, awal dan akhir, apa yang berlaku? Kata malaikat tadi, yang pertama tadi kamu lihat orang yang faham Al-Quran tapi dia tidak mengamalkan dia. Maksudnya apa, tuan-tuan? Kita tahu minum arak ini haram, kita minum arak. Kita tahu curi harta pusaka ini patut dibagi kepada adik-beradik, tapi kita tak bagi, kita makan seorang-seorang. Kita tahu benda tu salah, tapi kita buat. Maksudnya kita tahu hukum dan hakam, tapi kita tetap melanggari dia. Orang ini, tuan-tuan, begitulah dia akan dihampaskan kepala dia dengan batu. Sampai bila, tuan-tuan? Sampai akhirat Allah bangkitkan kiamat nanti. Dan yang kedua tadi, kamu melihat orang yang mengambil pisau dan menoreh pipi dia. Dia ini dia orang yang mengadu domba, menyebarkan fitnah, menyebarkan penipuan. Tuan-tuan, kita nak dekat lagi pilihan raya. Saya tak sebut mana-mana parti politik. Jangan komen macam-macam dekat Facebook, dekat tulisan kita, WhatsApp group kita, adik-beradik kita, benda yang kita tak tahu. Benda yang kita tak tahu, benda yang dalam siasatan, benda-benda yang kita tak luar pengetahuan kita, jangan kita sebarkan. Kerana apa, tuan-tuan? Menanggungnya, tuan-tuan, sampai waktu kita kiamat nanti, tuan-tuan. Orang yang menipu, yang menyebarkan berita-berita palsu yang dia tidak tahu pun perkara itu sahih pun atau tidak. Tuan-tuan ingat tak, ada satu dulu cerita mana perempuan yang dia ni buat lawak stand up komedi kan, yang dia kata apa? Dia kata, saya ini hafal Quran. Lepas tu dia pergi buka baju dia. Masa tu orang tak tahu pun. Orang pun komen, ni tengoklah ni orang agamawan kan. Orang tulis orang agamawan. Siapa kata orang yang hafal Quran pun tak boleh pergi masuk kelas malam. Semua tulis macam-macam. Akhirnya, tuan-tuan, baru kita tahu bahawa sesungguhnya dia ni bukannya hafal Quran pun. Dia buat lawak. Dia adalah orang biasa sahaja, bukan yang menghafal Al-Quran. Cuma dia buat lawak dengan lawak macam tu. Kita yang tak tahu ni, tak tahu berita sebenar pun, habis kita komen.
inilah hantar tahfiz ke, inilah akibat dia, inilah tak masuk sekolah yang sepatutnya. Habis kita komen benda yang kita tak tahu. Akhirnya tuan-tuan, siapa nak padam komen tu? Komen tu nak kena scroll balik dan sebagainya. Komen yang kita dah letak tu, kan. Jadi tak tahu tuan-tuan, dah tak payahlah. Tak payahlah nak tulis, tak payah nak komen, tak payah nak cerita, tak payahlah kita pun nak bersama-sama tunjuk pandai dalam media sosial. Kemudian apa yang berlaku? Apa yang berlaku yang terakhir tadi, nampak perempuan dan lelaki telanjang duduk di dalam api, melambung-lambung. Itu siapa tuan-tuan? Dia adalah di atas muka bumi Allah, yang mana mereka ini berzina. Dia ada pasangan dia, pasangan yang halal, tapi dia tak mendatangi pasangan dia yang halal. Dia berzina, maka dia diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan seksaan yang begitu. Hari ini kita mendengar tuan-tuan perkara yang nak berlaku alam yang seterusnya, iaitu barzakh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barzakh itu wujud, percaya ataupun tidak. Tuan-tuan nak percaya ke tak nak percaya ke? Nabi kata barzakh itu wujud, syurga itu ada, neraka itu ada, siksaan kubur itu ada, percaya ataupun tidak. Sebab tu tuan-tuan, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir dekat Uhud, Nabi dah selesaikan semua jenazah Uhud dan sebagainya. Lalu Nabi berkata dengan penduduk Uhud tadi, yang kaum musyrikin tadi, Nabi kata apa? Nabi kata, sesungguhnya hari ini kamu nampak apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Datang Saidina Umar, ya Rasulullah, kenapa kamu bercakap kepada orang yang sudah Allah keluarkan nyawa daripada tubuh badan dia? Kata Rasulullah, wahai Umar, sesungguhnya Allah memperdengarkan perkataan aku ini kepada orang yang berada di dalam sana. Kata Rasulullah lagi, aku dah beritahu peringatan kepada kamu, tapi kamu mendustakan. Hari ini kamulah yang paling beriman. Maksudnya apa tuan? Orang yang dah mati tu, dialah yang paling beriman. Dialah yang paling beriman daripada orang yang duduk di atas muka bumi Allah ini. Tapi sayang tuan-tuan, keimanan mereka itu tak terpakai apabila dia dah menghembuskan nafas yang terakhir dan sudah masuk ke dalam alam barzakh tuan-tuan. Hari ini kita semua masih sempat. Masih sempat tu apa tuan-tuan? Masih duduk di atas muka bumi Allah. Masih ada peluang lagi. Untuk apa? Untuk mati dalam keadaan baik, untuk duduk dekat taman syurga dan duduk di tempat yang baik, sementara kita menunggu Allah Subhanahu Wa Taala kiamatkan dunia ini. Masih sempat tuan-tuan. Cuma bezanya hari ini sama ada kita nak berubah pun ataupun tak nak berubah. Itu sahaja tuan-tuan. Moga-moga hari ini kita dengar berkaitan dengan alam barzakh dan juga perjalanan kehidupan selepas kematian, mendatangkan keinsafan buat kita, mendatangkan rasa bahawa sesungguhnya kita ini akan mati. Jangan perasan kita nak hidup. Kata Rasulullah, umat aku umur dia lebih kurang umur macam aku. Sangat sedikit orang yang boleh melepasi umur 70. Nabi kata tuan-tuan, maksudnya saya sekarang umur 34, lebih kurang lagi dalam 30 tahun. Masalahnya, ya ke lagi 30 tahun? Masalahnya, ya ke masih lagi 30 tahun? Dalam keadaan hari ini ramai mati mengejut. Kita tengok tiba-tiba pelakon KL Gangster mati. Banyak berita. Kita tahu mati. Kita tahu masuk hospital tak sedar diri mati. Banyak orang mati. Saya duduk Institut Kanser Negara, mana mati ni umur 40 pun mati. Dulu zaman dulu kita dengar orang yang betul-betul tua, sakit tua meninggal. Hari ini semua jenis lapisan umur mati tuan-tuan. Umur 30 pun mati, umur 12 tahun pun mati. Semua mati. Bezanya persediaan kita. Persediaan kita sekarang pun dah start makan 5-6 biji ubat darah tinggi, kecil manis. Itu petanda lah tuan-tuan. Itu tanda lah Allah nak bagi tahu bahawa sesungguhnya badan kamu ni dah nak expired, dan nak sampai dah tarikhnya. Dan orang yang muda pula, janganlah perasan pula, oh tak mati lagi ni, lambat lagi. Sebab apa? Mati ni bila-bila saja. Saya bila mendengar kisah kematian, kadang-kadang nak bawa kereta tu risau. Sebab apa? Ni kan mungkin akan berlaku accident. Boleh jadi kadang-kadang kita dah bawa elok-elok dah 80 saja. Orang lain pula misalnya langgar kita, boom, meninggal dunia. Kawan tu dah bawa kereta elok dah, dia tu tak pernah lah, lampu merah pun tak pernah langgar. Tapi orang yang langgar dia tuan-tuan, mati dia. Dalam keadaan hari ini, orang mati secara tiba-tiba. Orang bomba penyelamat, tuan-tuan ingat satu kisah dulu, bomba penyelamat yang mati dalam air hujan tu.
Yang dia nak selamatkan bawa tali, terlatih tu tuan-tuan, dia pun mati. Semua sedut masuk dalam gelombang air tu, mati ke semuanya. Dalam keadaan terlatih pun Allah matikan. Wallahu alam. Sekadar itu dulu yang baik datang dari Allah. Yang lemah adalah kelemahan saya sendiri. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa rakan-rakan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ringankan sakit sakaratul maut kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami, solat kami, puasa kami, zikir kami, bacaan Quran kami, sedekah kami sebagai pahala yang diterima di sisi-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kubur kami sebagai taman syurga, ya Allah. Jangan jadikan kubur kami sebagai lubang-lubang neraka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkan kami dalam keadaan Kau redha dengan kami. Berilah buku amalan kami dengan tangan kanan kami, jangan beri buku amalan kami dengan tangan kiri kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, hisablah kami dengan sempurna, ya Allah. Ihsanlah kami semasa proses timbangan kami, ya Allah. Kasihanilah kami, ya Allah. Permudahkan proses timbangan mahsyar kami nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pimpinlah kami dalam meniti titian sirat-Mu, ya Allah. Himpunkan kami, kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, rakan-rakan kami ke dalam syurga Firdaus-Mu tanpa hisab dan azab, dan jauhkan kami daripada azab api neraka Jahannam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.